Dengar tak? Dengar. Okay, tadi saya pakai earphone. Tadi betul. Okay, saya buka earphone lah. Okay. Alright, so saya continue, sorry . Okay, so dengan closing technique. Okay, so okay. Saya nak tanya dengan closing teknik ni, adakah sesiapa boleh type dekat chat adakah sesiapa yang biasa gunakan teknik gunakan kaedah critical illness ni, ada tak? Boleh type 2 dekat chat box. Okay, Madam, saya tahu Madam biasa dia gunakan critical illness, idea critical illness. Yang lain ada tak? Ke belum lagi? Ke just, okay Nana, okay. Alright, kejap okay. Yang lain ke belum lagi? Ke baru just presentation? Okay, so by the way, CI ni antara tools yang boleh digunakan untuk closing lah. Okay, sebab apa? Okay, so first kena identify dulu. Kita dah identify prospect by age dia. Okay, sebab sekejap lagi kita akan tengok list of critical illness tu berdasarkan umur lah. Okay, by age. Yang kedua adalah gender. Okay, kita tengok juga claim tu terarah kepada lelaki ataupun perempuan paling banyak claim. Okay, yang next adalah family history. Okay, tanya juga pada prospek ataupun klien tu family history dia tentang critical illness lah. Biasa kan? Tanya. Borak-borak finding tu. Betul. Itu benda you buat the right thing lah. Maksudnya kena tanya dulu family history kan. Dia akan cerita lah pada belah ayah ke belah mak ke. So ini adalah full list of wakilan tu lah. Okay, so total ada 43 CI. Okay, so waktu propose. Okay, dia ada yang pertama, okay, waktu policy review. Okay, selepas setahun, kadang-kadang kita bagi the idea yang nak review policy tambahan critical illness. Okay, so kalau tengok list of claim, kejap lagi saya tunjuk. Memang critical illness ni antara surprisingly paling banyak claim. Dia kadar pertambahan setiap tahun tu dia makin bertambah. Okay, so waktu untuk propose ni adalah waktu policy review, dan yang kedua adalah presentation lah. Ini mungkin ada setengah agent dia suka tekankan dekat bahagian mana ni critical illness ni. Kalau dalam presentation, basic presentation. Kalau T-track tu dekat bahagian legenda 2. Bahagian 2. Okay, jangan lupa kalau buat T-track tu bahagian hospitalization tu. Dekat situ perangkap tu dia banyak tekankan kepada critical illness. Okay, by the way saya nak tunjuk claim ni. Okay, so by the way nanti saya akan sebab dia punya file dia terlampau besar. Okay, ini adalah latest 3rd edition. Saya rasa ada yang dah pernah tengok claim ni belum? Report ni, yang latest ni. Ada yang dah dapat kan? Ada yang dah pernah tengok kan? Okay. So ini adalah yang paling latest. Okay. So dia ada merangkumi 2017, 18 dan juga 2019. Okay, so kita tengok yang paling ni lah, paling latest lah, iaitu 2019. Okay, 2019 Okay, claim ni bagus sebab anda boleh analyse lah. Okay, analyse.
Okay, kita 2000, ni dia. Okay, 2014. Okay. Okay, kita start daripada sini. Okay, ni yang latest 2000. Okay, dia bagi by chart pie chart. Ni tengok tak atas tu, breakdown claims yang dikeluarkan pada 2017, number of claim adalah 2124. Bila saya tengok kan, bila saya tengok pie chart ni, so next 2018 dia meningkat tak? Dia makin lama makin meningkat. 2019 dia jadi banyak pula. Jadi 3679. Okay, so yang ni anda memberitahu fact pada klien. Sebenarnya benda ni boleh screenshot, boleh tunjuk pada prospek ataupun klien sebab bercerita benda yang betul lah. This is fact. Okay, so boleh relate dengan presentation tadi. Okay, kalau tengok pada pie chart ni adalah, kalau tengok yang paling besar claim adalah 392 tu. Cancer of breast. Tengok breast cancer ni rupanya dia adalah actively setiap tahun meningkat lah. So yang kedua adalah heart attack. Heart attack ni, dan yang ketiga coronary artery disease. Okay, so yang ni top 10. Ni pun boleh juga. Top 10 diagnosed by age. So boleh tengok dia bagi terus. So tak payah cari satu. Dia bagi terus jumlah yang certain age claim yang dikeluarkan lah. Okay, ni by gender. Saya rasa claim yang baru ni lagi details so ni kalau claim yang lepas-lepas tu kena pick lah. Kena cari apa yang paling banyak dikeluarkan, tapi yang ni dia dah bagi siap-siap dah. Okay. Okay, yang ni yang terkenal untuk para lelaki lah. Para lelaki, apakah yang paling tinggi kalau tengok kat situ? Okay, by the way yang paling tinggi heart attack lah. Heart attack ni saya rasa banyak juga yang di-share oleh doktor-doktor. Doktor-doktor dia menggunakan social media untuk memberitahu masyarakat betapa pentingnya menjaga kesihatan jantung. So saya nampak mereka kerap bagi apa dikatakan nasihat lah macam mana nak jaga kesihatan jantung tu kan. Okay, so yang ni perempuan punya. Okay, yang perempuan yang paling tinggi kat sini pun breast cancer. Ni semua melibatkan kanser lah. Ni kanak-kanak. Kanak-kanak yang paling, kanak-kanak ni almost 5 ni lah yang kerap claim. Okay. Okay, kalau tengok dekat sini. Okay, kalau tengok dekat sini 2019 sejumlah claim tu dia beritahu kan start 2012 dia bagi terus kat situ. Okay. Ini cancer lah. Cancer top 10 men cancer. Okay, yang ni woman cancer. Okay, yang ni alright. Ni baru diberitahu by age. Okay, 0 hingga 15 tahun. Okay. Ni lah. Ini adalah antara yang pernah claim lah. Anda beritahu kat sini, tak apa, kita tak payah tengok yang tu. Okay, yang ni. So, yang belakang tu dia akan beritahu why everyone need a critical illness plan. Okay, so anda dah tahu consequences kenapa perlu critical illness punya pembahasan ni lebih lah. Okay, ini 015. Dia dah bagi data siap-siap lah. Okay, nanti saya bagi dekat mentor. So mentor boleh bagi dekat SBU lah. By the way, ini PDF dia agak besar juga lah. Okay, so saya nak tanya lah adakah sesiapa yang
selalu ni lah sesiapa yang jumpa balik klien dia bercerita tentang critical illness ni. Saya dengar ada 2-3 macam 2-3 ejen dia memang gunakan kaedah critical illness ni. So ada tak siapa boleh share cara nak bagi the idea untuk klien untuk tambahkan critical illness punya pembahasan. Kita bagi, ada tak siapa boleh share macam mana you bagi idea untuk klien you untuk tambah? Madam, boleh Madam share? Silakan. Okay, basically this is a few fakta lah as a opener untuk start discussion tentang critical illness ni lah. Biasanya kita boleh tackle ataupun bagi idea to those yang mana dah ada medical card. Okay, jadi mula-mula macam Madam present 3 trap. Present 3 trap tu menggunakan poster hibah dulu tu, yang flyer lama tu. And then bila orang ni dah ada medical card, dia akan concern yang perangkat yang tengah tu. Madam highlight dulu. Even tuan dah ada medical card pun, tuan masih risaukan lagi tentang perangkat yang tengah ni. Dan sedangkan bila jatuh sakit kritikal, ada beberapa elemen yang perlu difikirkan, itu seperti perbelanjaan harian lah. Okey, saya nak tanya tuan. Lepas tu barulah start tunjuk fakta ni. Kadang-kadang buka fakta ni. Kadang-kadang Madam terus nak make it short, Madam tanya dia, dalam bank ada tak dalam bank ada tak 200,000 sekarang ni? Madam tanya dia, ada tak 200,000 dalam bank? Lepas tu, tak sampai. Kata, tak sampai 200,000. Okey, berapa lama you ambil masa untuk kumpul 200,000 ni? Mostly dia akan jawab lama lah. Macam tu. Jadi, why not you start you protect punya income you dengan ada 200,000 ni? Macam tu ayat yang biasa Madam ni. Yang berjaya Madam close last month. Memang yang tu besar juga lah. Yang besar juga lah Madam propose 200,000 critical illness. Okay. Dengan 500,000. Maknanya Madam kata macam ni. Sebab dia dah ada medical card. Medical card tu dah cover by company dia dalam ratus ribu jugalah. Sebab biasanya Madam teringat kata-kata Kak Naim, Kak Nurul, dia kata jangan offer benda orang yang dah ada. Dia dah ada, dia dah rasa dah ada medical card. Offer benda yang dia tak ada lagi lah. So, Madam, that's why itu yang baru Madam tanya dia tu, ada tak 200,000 dalam bank kata. At least kalau you punya income 100,000 pun, you boleh bertahan selama 2 tahun. You boleh ambil cuti tanpa gaji, expenses you pun dapat tanggung. Itulah idea biasa yang Madam guna lah. Dan benda tu pun Madam keep repeat lah sekarang ni. Okay. Okay, bagus. Dia as a macam mana Madam tadi? Pemula bicara? Pemula bicara lah. Pernah tengok tak macam kalau nak gunakan CI report ni boleh lah tunjuk. Pernah tengok tak benda ni? Lepas tu, okay lah, mari saya cerita sikit. Baru boleh buka presentation on 3 track ke. Macam tu lah. This is the idea lah. Yang I think kalau nak guna claim hub ni, satu fakta yang very strong lah sebenarnya. Betul. Biasa kalau lelaki ni dia intend tu takut dengan penyakit jantung lah. Kalau perempuan, cancer. Okey, betul. Kalau tengok pada claim tadi, memang paling tinggi pun adalah breast cancer. Breast cancer sepanjang tahun dia bertambah. Takut juga sebenarnya. Kan? So dia makin bertambah. Okay. Alright, so thank you Madam. Okay, what else untuk Madam? Oh yes. Oh yes. Saya nak tanya ejen yang new ejen lah. Ada tak tekankan tentang critical illness ni? Ke masih just presentation macam biasa, macam Adam? Saya kalau kita boleh tengok, kita pernah belajar konven dalam training,
Biasanya kita start dengan hibah kan. Hibah, CI, medical card and lain-lain. Betul tak? Tapi saya akan start dengan CI dulu lah. Sebab ketika ini ni betul lah. Orang dia tahu dia kemudian ketakutan terutama lelaki lah dan ketua keluarga, dia takut bila dia tak ada income. Jadi ketika pampasan kepada ketika ini ni adalah suatu yang sangat orang kata dekat dengan hot button. Yang kita sebut PU sakit, andai kata na'udzubillah bisalik encik ditimpa satu penyakit yang menyebabkan anak-anak encik tak boleh sekolah. Satu benda yang oh shit. Sorry perkataan saya. So dia pampasan tu sangat-sangat membantu lah ketika itu. Tapi saya tak pernah, saya be honest, saya tak pernah lagi guna fakta yang slide malam ni slide yang sangat best lah. So after nanti Kak Rizal share. Itu sajalah. Okay. Even kalau saya buat T-Trap pun, T-Trap saya pun biasanya T-Trap ada 3 perangkap, tapi saya terus jam tu perangkap kedua dulu lah. Saya akan bercerita tentang perangkap kedua dulu sebab ini kalau lelaki lah, sebab sangat senang untuk cari hot button kat situ. Kita dah fact finding dia, kita dah tahu dia ada berapa isteri, dia ada berapa anak semua. So kat situ kita pula tahu income dia, so dia akan betul lah. Kalau aku tak kerja ni susah ni. Macam tu. Okay. Untuk yang macam mana? Okay, betul ada setengah ejen dia terus pergi ke perangkap kedua kan. Betul. Itu antara masing-masing punya ni lah masing-masing punya presentation. Okay, yang claim tu kenapa saya tekankan sebab apa? Sebab daripada claim tu kita beritahu facts. Okay, dan tidak as a agent, so at least kita tidak menggunakan kesusahan orang lain. Contohnya kita gunakan atas bil, katakan klien tu dia tak ada satu orang tu dia tak mampu nak bayar untuk rawatan jantung, and then kita gunakan cerita dia which is tak bagus lah. So daripada kita gunakan kaedah-kaedah macam tu, lebih baik kita sebarkan by facts. Okay, salah satunya adalah dengan claim hubs tu lah. Okay, Prudential dia dah ready dengan claim hubs tu, dia nak bantu agent jugalah untuk sebarkan berapa banyak claim yang telah dikeluarkan. So kalau tengok observation daripada claim tu, yang paling banyak keluar adalah dia dah cancel lah sebenarnya. Okay. Cancer ni macam adalah salah satu nak kata trend, bukan trend, adalah macam dah jadi kebiasaan. Okay, kalau kita tengok balik pada saya buka balik claim tadi. Okay. Okay. Okay, dia beritahu ni 2017. Okay, dia start dengan 2017. Kita tak payah tengok 2017 tu. Kita tengok yang bawah-bawah ni kan. Okay. Dia beritahu kan. Dia beritahu pekerjaan, semua kelas pekerjaan. Okay. Yang ni 2012 hingga 2018. Okay, overall kalau perempuan pun overall pun memang cancer kan. Okay, breast cancer ni antara yang paling tinggi lah. Okay, dia berubah-berubah kan. Tapi yang main point kat sini adalah cancer lah. Okay, ni 2014. Okay, yang ni dia lengkap sebab apa? Sebab dia daripada claim daripada 2012 hingga 2019. Memang that's why dia agak besar dekat sini. Okay. Yang ni 2019. Kita fokus yang paling latest lah, 2019. Ni dah diberitahu.
paling banyak claim. Okay, yang ni overall top 10. Tengok kat sini top 10. Ni boleh, saya dah sebut tadi, boleh screenshot dan boleh. Bolehlah nak buat as a ayat sendiri kan, nak buat, nak letak dekat mana-mana social media pun boleh juga. Kita beritahu fact. Okay, ni 2012 hingga 2019. Okay. Kalau tengok daripada chart ni, memang 2019 ni agak crucial juga kan. Sebab apa? Kalau tengok kat situ claim banyak dikeluarkan pada 2019. So at least bila tengok chart ni, so anda dah tahu. Okay, so apa yang anda perlu lakukan, macam mana. Okay, boleh tengok lah. Okay. Okay, kalau tengok base pada ni pun, okay, semua orang boleh tengok kan. Sebenarnya kurangnya penekanan meletakkan pampasan critical illness tinggi. Perasan tak? Betul. Banyak pun antara range 10,000 hingga 50,000. So 1 million and above? Kosong. 1 million and above tu kosong. Okay. Mahal kot. Jadi betul salah satu lain. Okay. Macam ada hari tu propose 200,000 kan. 200,000 dia jadi? Dia jadi dalam 479 satu bulan dengan hibah 500,000. Okay. Tak apalah, dia sekali dengan hibah kan. Okay. Tapi term 20 tahun lah. Berkait rapat dengan anak dia lah. Yang tu memang ada guna anak dia juga lah. Okay, kalau tengok pada sini kan, so kurang mungkin lepas ni boleh ada effort sama-sama lah. Macam saya pun nak letak effort untuk melebihkan di bahagian critical illness ni. Biasanya life kan, fokus pada life dan juga accident. Tapi critical illness ni sebenarnya kalau tengok claim yang dikeluarkan, rasa macam kalaulah dikatakan bawah 10,000 kan, dengan critical illness bawah 10,000, rasa macam Allah, berapa sangatlah untuk klien kan nak gunakan bawah 10,000 kan. Okay, ni make sense jugalah untuk analyse balik lah. Tengok balik, kita boleh start tengok balik mana-mana klien. That's why the idea tadi saya beritahu, you boleh jumpa balik your existing client. Okay, lepas setahun review balik polisi dan boleh cerita balik critical illness ni, pampasan dia sikit je. Masa awal closing dulu kan, ceritalah balik awal closing dulu. Mungkin saya bagi apa yang perlu. Tapi saya rasa sekarang ni puan memerlukan sejumlah sekian. Okay, cerita balik dengan dia punya tanggungan. Okay. Kalau Anugerah Plus tu boleh letak 10,000 live. Si Anugerah Plus. Yes. Anugerah Plus boleh letak 10,000 je live. Lepas tu CP tu boleh letak 200,000. Harga bawah kalau untuk 20 tahun tu bawah ada RM100 je. Kalau dalam umur 20 lebih tu, dalam 30 kan, early 30 tu boleh dapat lah dalam RM100, 200,000. Sekarang ni pun Life Club Pin pun dah start tu kan, encourage untuk orang jual CI kan. Betul. Saya rasa di antaranya because of this kot. Kenapa ditekankan untuk critical illness tu, maybe based pada claims paid out ni. Kalau kalau Life Club Pin tu berapa? Siapa ingat critical illness? 1.5 million if I'm not mistaken Kak Liza. 1.5 juta kan? 1.5 juta. Okay, ada satu lagi Kak Liza. Kalau macam Madam cakap tu, kalau kita main quotation untuk warisan plus kan. So as a agent jangan takut untuk tekan button critical shield CS. Contoh kita tahu klien ada dia punya limitation yang bajet dia mungkin tak besar.
Tapi cuba main critical shield. Yang kata dia ambil ibah 350,000, you try letak CI 50,000 100k, it doesn't, cakap benda tu tak jauh beza pun. Dia boleh jadi 100, kalau naik pun 109, 105. To end 20 years lah. Try main critical shield. At least, critical shield lah. At least, klien nampak value for money lah. I pay for 100 at least. Tapi I dapat cover TPD, kematian and critical illness. Sedap lah dengar kan. Oh, okay. Value for money lah. Tapi biasa Betul. perempuan lah. Perempuan ni dia lebih kepada crisis shield lah daripada crisis protector. Yes, bagi saya perempuan memang better crisis shield dia tinggi lah. Instead of crisis protector. Lagi lah, lagi segi masing-masing faham produk crisis shield tu dia murah lagi lah, at least daripada crisis protector kan. Dia accelerate daripada basic kan. Yes, so dia akan murah. Propose dia at least 50,000 ke atas kan, 100,000. Okay, kalau live 10,000, dia boleh exceed 100,000 untuk crisis shield paling berapa plus? 40% kan? Sorry? Kak Riza. 40%. 80. 80%. Okay. Try buat balik quotation nanti. So ada apa-apa persoalan ke nak tanya ke? By the way, yang ni PDF ni saya akan bagi pada mentor lah. So nanti boleh share dekat SBU so semua orang boleh tengok. Okay, sebab dia Alright. ada 379 page. Sebab dia rangkumi semua ni daripada 2012 sampai 2019 kan. By the way bagus juga sebenarnya kan. Bila tengok ni, tengok. Daripada 43 tu, kadang-kadang tidak semestinya 43 tu kan. So sebaliknya dia akan terdorong pada yang penyakit yang sama. Kan? Tapi kanser kolon ni antara yang highest juga kanser kolon. Kanser lah yang saya nampak kat sini. 40 kali daripada umur 30-an pun dah start juga. Terutamanya wanita. Okay, so far itu sahaja dari saya.